الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اجعلنا الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم يا عليم علمنا القرآن اللهم يا عليم علمنا التأويل اللهم يا عليم علمنا البيان اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kini berada di dalam awal daripada bulan Sya'ban, yang mana kita tahu bahawasanya bulan Sya'ban ini merupakan bulan di antara Rejab dan juga Ramadan, seperti mana yang telah disebutkan di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi menyatakan manusia kadang-kadang lupa ketika mana datangnya bulan Sya'ban, kerana dalam bulan Rejab mereka sudah bersedia, dan apabila datangnya bulan Sya'ban mereka seolah-olah lupa mereka sudah berada dekat dengan bulan Ramadan Al-Mubarak. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita 12 bulan dalam setahun, dan 12 bulan itu di dalamnya itu dihiasi dengan bulan Ramadan Al-Mubarak, seperti mana yang telah disebutkan di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini dimuatkan di dalam kitab Jauhar Mauhub karangan Syekh Ali bin Abdul Rahman Al-Kalantani. Dia membawa sebuah hadis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah subhanahu wa ta'ala zayyana as-samaa'a bil kawakib. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memperhiasi langit itu dengan bintang-bintang. Wa zayyana al-malaikata bi Jibril. Allah taala menghiasi di antara ramai-ramai para malaikat itu, iaitulah dengan Jibril. Jibril itu menjadi perhiasan kepada para malaikat. Wa zayyana al-jannah bil hur wal qusur. Allah Subhanahu wa taala dia menghiasi syurga itu dengan diberikan bidadari dan juga istana dan mahligai-mahligai yang indah. Wa zayyana al-anbiya bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala memperhiasi para nabi itu dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa zayyana al-ayyami bi yaumil jumu'ah. Allah Subhanahu wa taala memperhiaskan hari-hari itu dengan hari Jumaat. Maknanya hari, kalau tak ada hari Jumaat tak apa nak berseri yang dikatakan hari-hari itu. Kerana Jumaat ini mempunyai kelebihan yang tersendiri yang telah Allah Subhanahu wa taala letak dalam hari Jumaat. Wa zayyana al-layali bi lailatul qadar. Allah Subhanahu wa taala memperhiasi malam-malam dengan dianugerahkan Lailatul Qadar.
Kalau tak ada Lailatul Qadar, maka malam-malam yang kita nikmati, yang ada sekarang ni, kurang keindahan dia. Kerana itu Tuhan berikan kepada kita dengan Lailatul Qadar. Wa zayyana asy-syuhur bi syahri Ramadan. Dalam 12 bulan Allah Subhanahu wa taala memperhiasi bulan-bulan itu dengan dikurniakan Ramadan kepada kita. Wa zayyana al-masajid bil Ka'bah. Allah Subhanahu wa taala memperhiasi masjid-masjid yang ada di atas dunia ini dengan diberikan perhiasan, iaitulah Kaabah. Kalau Kaabah tak ada, masjid-masjid ni kuranglah yang dikatakan hias ataupun berserinya. Wa zayyanal kutub bil Quran. Allah Subhanahu wa taala memperhiasi kitab-kitab samawi, sama ada kitab Zabur, Injil, apa semua tu, dengan diberi perhiasan satu kitab yang agung, satu kitab yang menjadi mukjizat kepada Nabi, iaitulah Al-Quranul Karim. Wa zayyana asy-syuhur wa zayyana al-Qur'ana bi bismillahirrahmanirrahim. Dan Allah Subhanahu wa taala memperhiasi Al-Quran itu dengan kalimah bismillahirrahmanirrahim. Jadi tuan-tuan sekalian, dalam hadis ni nak abang apa kat kita, bahawasanya Ramadan Al-Mubarak dia menjadi pelengkap dan kesempurnaan kepada bulan-bulan yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun bulan-bulan yang lain bukan tidak ada keistimewaan, tetapi bulan-bulan yang lain itu nak dibandingkan dengan bulan Ramadan Al-Mubarak, dia Ramadan mempunyai keistimewaan yang cukup banyak. Kerana itulah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Salman Al-Farisi, dan hadis ini saya petik di dalam kitab Syahrul Ramadan Kaifa Yastaqbilhul Muslimun, karangan Syekh Dr. Abdul Halim Mahmud. Dia ni merupakan mantan kepada Syekhul Azhar, Syekh Dr. Halim Mahmud ni. Hadis yang disebutkan ini adalah hadis yang telah dimuatkan oleh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana penghujung bulan Syaban. Nabi bila sampai hujung bulan Syaban, Nabi akan memperingatkan sahabat-sahabat dia. Oleh itu ataupun namun itu, hadis ini menjadi pertikaian di kalangan para ulama hadis. Yang disebut ataupun yang diberikan pandangan oleh Dr. Khalid Abdul Mun'im Ar-Rifai, dia memetik beberapa kata-kata ulama hadis. Di antara dia disebutkan oleh hadis akhrajahu Ibnu Khuzaimah, bahawasanya hadis ini sahhal khabar. Walaupun hadis ni daripada segi khabar dia itu sah, tetapi daripada segi sanad dia itu adalah dhaif. Ibnu Khuzaimah disebut hadis tu. Kerana wal hadisu fi sanadihi, kerana hadis pada sanadnya itu terdapat satu orang perawi, satu orang yang meriwayatkan hadis yang bernama Ali ibn Zaid ibn Jud'an, wa huwa dhaif. Ada seorang yang meriwayatkan hadis ni yang bernama Ali bin Zaid bin Jud'an, dia ni lemah daripada segi hifzihi, daripada segi ingatan dia. Kalau nak meriwayatkan hadis, ingatan kena kuat. Kalau tak kuat ingatan, jangan duk pandai-pandai meriwayatkan hadis. Kerana hadis yang bakal kita riwayatkan itu daripada hadis yang sahih, walaupun kita ambil daripada hadis yang sahih, dia akan turun kepada darjat yang dhaif. Kerana orang yang meriwayatkan itu adalah orang yang dhaif daripada segi hafazan dia. Dan ini juga disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitab dia Lataiful Ma'arif. Dia menyatakan bahawasanya Abu Hatim Ar-Razi menyebutkan al-ilal, ada kecacatan pada orang yang meriwayatkan hadis ni. Iaitu siapa dia? Iaitulah Ali bin Zaid bin Jud'an. Ada kecacatan daripada segi hafazan dia. Dia tak apa nak ingat. Mungkin tengah-tengah duk semayang dia lupa ayat apa semua kan. Jadi benda yang macam tu tidak boleh meriwayatkan hadis. Dan disebutkan juga Ibnu Hajar di dalam kitab Ithaful Mahrah, dia menyatakan bahawa
Ali bin Zaid ini wahuwa dhaif, dia adalah dhaif. Dan juga disebutkan oleh Imam Al-Albani, yang ni agak kontroversi ya, kita ambil lah juga. Dia menyatakan di dalam silsilah ad-dhaifah, dia memasukkan hadis ini adalah hadis yang dhaif. Walaupun hadis ini dhaif, dalam mustalah hadis menyebutkan bahawasanya hadis yang dhaif itu boleh dijadikan sebagai fadailul a'mal. Walaupun dia dhaif, tetapi dia tetap hadis. Dia lebih kuat daripada kata-kata ulama. Jadi kita jangan pandang benda ni Allah hadis dhaif tinggal buang, jangan macam tu. Kerana dia kuat daripada kata-kata ulama dan daripada kata-kata para sahabat, kerana dia merupakan hadis. Bila hadis ni tidak dapat kita tolak. Walaupun hadis dhaif tidak boleh dijadikan hujah, tetapi dia boleh dijadikan sebagai fadail untuk kita nak ambil amalan, untuk kita nak beramal. Dan dia juga sebagai salah satu hadis at-targhib wa tarhib, iaitulah hadis untuk nak encourage kita, untuk nak bagi semangat kepada kita di dalam melakukan amal ibadat. Hadis dia berbunyi apa tuan-tuan sekalian? Kata Nabi SAW, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Salman Al-Farisi mengenai bulan Ramadan. Nabi kata, ya ayyuhan nas, Nabi kata, wahai sahabat-sahabat aku, qad azallakum syahrun azimun mubarak, sesungguhnya tak lama lagi akan sampai kepada kamu satu bulan azim, satu bulan yang agung, mubarak, dan bulan itu penuh dengan keberkatan, iaitulah bulan Ramadan al-Mubarak. Dan Nabi sebut lagi, Nabi kata, syahrun fihi lailatun khairum min alfi syahr, dan bulan itu terdapat satu malam di dalam bulan itu, khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Yang ni kita duk baca dalam surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadr, wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairum min alfi syahr. Sesungguhnya kata Allah Ta'ala, inna anzalnahu fi lailatul qadr, kami menurunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar, pada malam Al-Qadar. Lailah disebut sebagai malam, Al-Qadar itu disebut sebagai kemuliaan. Seorang ulama hadis yang datang daripada Indonesia, Dr. Abdul Wahid Ramli bin Abdul Wahid, dia menyatakan bahawa dia mengambil pandangan Tahir Ibn Ashur dalam At-Tahrir, dalam tafsir dia, dan juga dia mengambil pandangan Syekh Profesor Dr. Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah. Dia menyatakan Al-Qadar itu bermakna mulia. Al-Qadar adalah malam kemuliaan. Apa makna malam kemuliaan? Barang siapa yang beramal pada malam itu, dia akan diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam yang penuh keberkatan, pada malam yang penuh kemuliaan. Barang siapa yang menghidupkan dan mendapat malam Al-Qadar itu, maka dia diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, Al-Qadar juga disebut sebagai malam yang sempit, kerana ada ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala yaqdir, Allah Ta'ala mempersempitkan rezeki kepada sesiapa yang dia kehendaki, dan dia akan meluaskan rezeki kepada sesiapa yang dia kehendaki. Maknanya malam itu adalah malam yang sempit. Kenapa disebut Al-Qadar sebagai malam yang sempit? Kerana mufassir menyatakan bahawa tanazzalul malaikatu war-ruh, kerana pada malam itu dikatakan sempitnya dunia ini, para malaikat turun dengan arahan Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta dengan Jibril alaihi salam. Maknanya tuan-tuan sekalian, malam Al-Qadar itu malaikat turun mai ke dunia ni, kita tak boleh nak kira banyak mana, sehingga kan sempit dunia ni tuan-tuan sekalian. Cuma Allah Ta'ala tidak membuka hijab kepada kita, maka kita tak nampak para malaikat ni. Kalau kita nampak, mungkin nak berjalan pun susah. Inilah yang disebut sebagai malam yang sempit. Ulama juga menyatakan bahawa kesempitan pada malam itu daripada segi waktu dia. Barang siapa yang mendapat Al-Qadar pada dia, di antara tanda-tanda dia mendapat Al-Qadar itu, dia melakukan amalan dan dia merasakan bahawa amalan yang dia buat, walaupun banyak dia rasa dia buat sikit. Walaupun banyak dia buat, dia rasa dia buat sikit. Dia sembahyang tarawih 20 rakaat, lepas tu dia duduk berasa awak syak sangat ni sampai tak sempat.
Dia pun tidur lagi mangkit tengah malam, dia buat sembahyang tahajud, dia baca Quran, dia berdoa, macam-macam dia buat ketika mana waktu malam. Sedang-sedang nak sok dah. Dia kata saat sungguh malam ni tak terasa dengan amalan-amalan itu. Maka ulama kata itu di antara tanda Allah Subhanahu wa taala telah mengurniakan Lailah Al-Qadar kepada dia, malam Al-Qadar kepada dia. Ambillah kesempatan ni tuan-tuan sekalian. Sebab tu tajuk kita pada hari ini apa dia? Ramadan kehadiranmu dinanti ke apa? Itu tajuk dia. Kan? Kita duk dengar selalu dah, tiap-tiap tahun mesti kita dengar inilah ceritanya. Perjalanan Ramadan, perjalanan Ramadan, perjalanan Ramadan. Suruh kita menanti Ramadan itu datang kepada kita. Bukan tunggu saja tuan-tuan sekalian. Ini salah di kalangan kita. Bila duk tunggu saja, dia memang kita ambil, kita berasa seronok dia dengan kehadiran dia, lepas tu kita tak dapat nak memanfaatkan dia. Menanti di saat ini maksud dia apa? Menanti dengan penuh persiapan demi persiapan untuk kita bertempur dengan hawa nafsu ketika mana di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Yang ni yang kita perlu jaga. Kerana menjadi adat dan kebiasaan kita, khususnya di Malaysia ni tuan-tuan, di negeri lain, negara lain saya tak tahu. Dia hanya menikmati ataupun dia hanya menghargai di permulaan cerita saja. Tetapi penghujung cerita dia tak pernah menghargai. Tuan-tuan, kalau kita tengok bola sepak sekalipun, yang akan menentukan siapa kalah ataupun menang awal ke akhir? Sudah pastilah akhir. Walaupun awal duk kena asak teruk, macam mana Pulau Pinang dengan Kedah baru ni, kan Kedah kena asak betul-betul, duk ingat ke Penang nak menang dah 1-0, tiba-tiba pemain import Kedah, tuan-tuan minat bola tak? Cerita habis sikit no? Pemain import Kedah sudah dia buat lipat macam mana masuk gol. Allah tepuk dahi kita, baru nak berasa Penang ni boleh menang 1-0. Sebab Nabi dah habaq, bukan Nabi habaq tentang bola ni. Sebab kita tuan-tuan kata, Nabi pun cerita tentang bola, mampu kita. Tak, yang ni perumpamaan, amsal saja, cerita, misal, perumpamaan saja. Di penghujung itulah keputusan dia akan dapat. Sebab Nabi kata, innamal a'malu bil khawatim. Nabi kata sesungguhnya amalan itu akan dikira pada penghujung dia, bukan pada awal dia. Kalau awal pun tuan-tuan sekalian nampak macam ramai masjid Tasik Geluguk ni, kalau Ramadan mula-mula tu penuh tak penuh? Penuh, queue tuan-tuan sekalian. Sampai kita buka puasa pun makan sikit, dia kata jom nak pergi masjid awal, sagi parking tak ada, orang ramai. Tuan-tuan jangan bimbang. Keadaan itu akan kembali normal ketika mana 15 hari ataupun 10 hari yang selepas daripada tu. Dia mula jadi susut balik. Saya tak tahu pas mana depa ni. Mula-mula dia keluar serobangan semut, keluar kena pijak sarang dia. Dia keluar memang rumut mai. Sampai pengurusi pun duk fikir nak kena besar balik masjid kita ni. Pasal dia nampak halus masjid kita ni. Tapi bila di pertengahan Ramadan ataupun penghujung Ramadan, dia jadi luas balik tuan sekalian. Itulah hakikat dan keadaan dia. Dan itulah di antara orang-orang yang akan memenangi piala ataupun trofi taqwa kepada Allah Ta'ala adalah orang yang berjaya menghidupkan juga Ramadan, malam Ramadan di penghujung bulan Ramadan Al-Mubarak. Boleh tuan sekalian ha? Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu kelebihan yang Allah Taala bagi pada malam Al-Qadar. Malam Al-Qadar adalah malam kemuliaan, malam Al-Qadar adalah malam penuh keberkatan. Oleh itu, raihlah malam itu. Nabi SAW juga menyatakan, syahrun ja'alallahu siyamahu faridah. Pada bulan itu juga, yakni bulan Ramadan Al-Mubarak, Allah Subhanahu wa taala menjadikan puasa itu adalah benda yang wajib. Puasa adalah benda yang wajib. Tuan-tuan, di permulaan Rajab yang kita duk minta doa, selalunya Tok Imam dia akan minta doa. Masuk Rajab, Tok Imam nanti akan minta doa. Tuan-tuan pun selalu duk dengar doa tu. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, bagilah keberkatan kepada kami dalam bulan Rajab, dalam bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kepada kami Ramadan. Duk sebut Rajab dan Sya'ban ni sebagai apa? Sebagai persediaan untuk kita menemui bulan Ramadan Al-Mubarak. Kalau orang yang ada persediaan, tuan-tuan sekalian, bila masuk bulan Ramadan macam mana keadaan dia? Dia dapat menerima ataupun dapat mengharungi apa yang ada dalam bulan Ramadan dengan hati yang tenang dan juga sejahtera.
Tapi kalau dia tak pernah bulan Rejab tak pernah puasa, bulan Syaban tak pernah puasa, masuk Ramadan, tuan-tuan tengok macam mana persediaan yang dia buat. Waktu sok tuan-tuan boleh tengok dia makan serba nak turun ke laut tu. Waktu sok tu dia makan betul-betul. Makan banyak ni. Dia kata esok nak puasa. Nampak tuan? Tapi bagi orang hak selalu duk puasa Isnin Khamis, puasa 3 hari dalam bulan Ramadan, tak mangkit sok pun dia relax ya. Kita jumpa dia pula, hang tak mangkit sok, hang larat, dia kata nah. Lah larat nah, hang tak larat. Dia kata aku tak boleh pi kalau tak sok, dia kata. Memanglah kawan duk tumpu Ramadan saja. Tu pun bukan nak turun ke laut, nak pergi pejabat ni. Makan ya Rabbi ya Karim, makan sungguh. Allah Rabbi. Itu perbezaan dia bagi orang-orang yang dah buat. Sebab tu Nabi SAW dalam satu hadis riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi di antara bulan-bulan yang sempurna Nabi puasa penuh adalah bulan Ramadan Al-Mubarak. Adapun bulan-bulan yang lain yang Nabi puasa banyak di dalamnya, iaitulah di dalam bulan Syaban. Ada sebuah hadis menyatakan Nabi SAW bila Nabi puasa dalam bulan Syaban ni, kami nampak seolah-olah macam Nabi tak pernah berbuka. Dan andainya Nabi berbuka dalam bulan Syaban ni, seolah-olah macam Nabi tak pernah puasa. Maknanya kami keliru sama ada Nabi ni puasa ataupun tidak. Tetapi yang pastinya dalam bulan Syaban lah Nabi memperbanyakkan puasa dia, kerana sebagai pengajaran ataupun takdib kepada umat dia, persediaan menuju Ramadan. Tuan-tuan, ada seorang ulama menyatakan bahawa Syaban ini dia diumpamakan sebagai ihtisaba juga. Dia sebagai bulan yang mengira-ngira seperti mana bulan Ramadan Al-Mubarak. Dia separa bulan Ramadan Al-Mubarak. Berpuasalah banyak di dalamnya. Kenapa? Kerana dia sama macam mana kita semayang fardu. Tuan-tuan semayang fardu tadi semayang maghrib. Sebelum semayang maghrib, tuan-tuan semayang qabliyah maghrib. Betul tak betul? Selepas semayang maghrib, tuan-tuan semayang ba'diyah maghrib. Apa tujuan qabliyah dan ba'diyah ini? Ataupun disebut sebagai sunat rawatib ni pasal apa? Untuk menampung semayang maghrib tuan-tuan semayang tadi ni. Kan? Kita jangan duk yakin sangat dengan semayang maghrib kita, yang kata semayang aku kira 100% dapat pahala. Yakin ke tuan-tuan sekalian? Tak yakin. Kadang-kadang kita semayang Allahu Akbar, duk tunduk mangkit, duk bunyi kunci botol, tiba-tiba tak bunyi. Jahanam, tang mana kunci botol aku tahu. Khabar dalam pakit dah. Ponggah aku pula duk sah awal ni, aku nak buat macam mana nak bagi batai tau. Tu nampak dah jadi main macam tu. Kan? Macam-macam jadi waktu kita semayang tu. Kan? Dia main sakit perut waktu tu. Allah celah ni lah sakit perut. Tu imam pula dia baca panjang pula jalan. Dia macam-macam duk kacau kita. Semayang kita jadi bolong tak bolong? Semayang kita jadi ada lompong di sana sini. Maka yang top up ataupun nak bagi kesempurnaan semayang kita tu tang mana? Semayang qabliyah dan juga ba'diyah kita. Sama macam bulan Ramadan Al-Mubarak. Dianjurkan untuk kita berpuasa dalam bulan Syaban ni. Kenapa tuan-tuan sekalian? Sebagai qabliyah untuk menemui Ramadan Al-Mubarak. Dan ditutup ataupun ba'diyah kepada Ramadan kita apa? Iaitulah sitan min Syawal. Kita puasa 6 hari dalam bulan Syawal untuk nak topak bulan Ramadan Al-Mubarak. Tak ada siapa boleh angkat tangan, saya kalau puasa ustaz, saya memang jadi betul-betul zuhud ke. Tak ada tuan-tuan. Permulaan kisah yang nampak siapa zuhud. Hari pertama tu senyap, yang kita tasik gelugak ni semua pakat puasa. Tuan-tuan tengok 10 hari selepas pada tu, dia hinggap, dia mula nak maki orang, mula apa, semua orang kata jangan nak maki dia puasa. Awak dia seorang puasa, aku tak puasa ke dia tak? Dia mula nak jadi macam tu dah. Betul? Tak percaya tuan-tuan tengoklah. Bukan tuan-tuan, diri kita sendiri kita cuba tengok. Jangan tengok orang lain. Tengok diri kita sendiri. Awal-awal tu bagus. Kata kat orang pun dah, kan? Jaga mata, jaga telinga. Bila dia dah mula tu dah, dia duk berasa macam puasa dah sebati dengan diri dia dah. Dia mula buat benda-benda hak pelik-pelik. Sekarang itulah Nabi SAW sebut apa? Nabi kata kam min saimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal atash. Berapa banyak orang yang puasa tetapi tak dapat apa-apa daripada puasa dia melainkan lapar dan juga dahaga saja.
Dalam puasa yang macam ni tidak menjadi hajat. Allah Ta'ala tidak berhajat kepada puasa orang yang macam ni, kerana dia tak imsak, dia tak jaga benda-benda yang lain, tuan-tuan sekalian. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam yang kita baca ni, dalam hadis yang kita baca ni, yang pertama Nabi SAW sebut, Nabi kata syahrun azimun mubarak. Yang syahrun, bulan agung dan juga bulan yang penuh keberkatan itu. Kenapa? Antara dia, tuan-tuan sekalian, yang pertama, amalan yang kita buat dalam bulan Ramadan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berdasarkan kepada hadis Nabi SAW. Nabi kata, man adda faridah man taqarraba fihi bi khislati minal khair kana kaman adda faridatan fima siwah. Barang siapa yang buat satu amalan sunat, pahala dia digandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seolah-olah dia buat amalan fardu. Siapa yang buat satu amalan sunat, dia akan dapat pahala amalan fardu. Itu kelebihan yang Allah Ta'ala bagi. Amalan sunat ni apa? Iaitulah baca Quran. Amalan sunat ni apa? Iaitulah sedekah. Amalan sunat ni apa? Kita membangunkan malam. Amalan sunat ni apa? Semayang tarawih, tuan sekalian. Jadi benda-benda tu amalan sunat. Sunat itulah diberikan pahala fardu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, pahala fardu dengan pahala sunat berbeza. Walaupun pahala sunat itu nampak macam banyak, tetapi fardulah yang paling banyak daripada sunat. Kerana itu yang menjadi kewajipan kepada kita. Adapun yang sunat ni, kalau kita buat dapat pahala, kita tak buat tak dapat apa. Yang benda fardu kita buat dapat pahala, kita tinggal dapat dosa. Itu cerita dia. Jadi apapun, fardu itu lebih besar daripada amalan sunat. Bila kita buat amalan sunat dalam bulan Ramadan Al-Mubarak, kelebihan yang akan kita dapat seperti mana kita buat amalan fardu. Itu kelebihan. Yang kedua, apa lagi kelebihan yang dikata digandakan amal ibadah? Nabi SAW sebut, wa man adda faridatan fihi kana kaman adda 70 faridatan fima siwa. Siapa yang buat satu amalan fardu, siapa yang semayang fardu, Allah Subhanahu wa Ta'ala kaman adda 70 faridatan fima siwa. Tuhan menggandakan pahala sebanyak 70 kali seolah-olah dia buat amalan fardu tu. Kita semayang subuh ketika mana dalam bulan Ramadan, subuh mula-mula kita semayang, lepas tu duduk, lepas tu 70 hari subuh dia tak main. Pasal apa? Dia kata aku buat sekali subuh dapat pahala 70. Dia kata ni kalau aku buat sebulan berapa ratus dah pahala aku dapat, tak kena semayang subuh. Dia kata kan, kalau aku mati waktu ni pun Tuhan berhutang aku, Tuhan berhutang dengan dia kan. Lawyer buruk depa ni. Baik, boleh faham tuan sekalian? Siapa yang buat amalan fardu, apatah lagi kita melakukan amalan fardu dalam keadaan salat berjamaah. Buat amalan itu berjamaah, lagilah pahala berganda kepada kita. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa lagi kelebihan dalam bulan Ramadan yang disebutkan oleh Nabi sebagai syahrun azimun mubarak? Di antara dia itu adalah doa dimustajabkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak hadis yang menyokong, banyak hadis yang memberikan dukungan kepada doa dimustajabkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apatah lagi ketika mana sampai kepada tempat-tempat yang Nabi sebut dengan jelas doa dimustajabkan oleh Allah di luar bulan Ramadan Al-Mubarak. Di antara dia apa tuan-tuan sekalian? Kata Nabi SAW, tempat-tempat ni tuan-tuan jangan tinggal untuk berdoa kepada Allah. Apa dia? Nabi kata ada 3 golongan yang doa mereka itu tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, doa orang-orang yang bermusafir, Allah Ta'ala tak tolak doa mereka. Satu, tuan-tuan sekalian. Yang kedua, doa pemimpin al-imamun adilun, pemimpin yang adil. Imamun adilun, pemimpin yang adil, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menolak yang dikatakan doa mereka. Dan doa orang yang ketiga adalah doa orang-orang yang berpuasa ketika mana sampailah ketika dia berbuka puasa. Hatta dalam sebuah hadis yang lain menyatakan dekat-dekat waktu nak buka puasa, waktu itulah banyak-banyak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana mustajabnya doa di penghujung itu. Doa banyak-banyak tuan sekalian sebelum kita nak buka puasa. Jadi itu yang menguatkan yang dikatakan Ramadan Al-Mubarak. Seterusnya, bila lagi tempat untuk kita nak berdoa kepada Allah? Iaitulah ketika mana bangunnya sahur.
Tuan-tuan, tengah malam dah lah dalam bulan Ramadan, bangun sahur pula tengah malam pula. Ada sebuah hadis riwayat Imam Muslim, kata Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala akan turun ke langit. Maknanya rahmat Tuhan turun ke langit. Allah Subhanahu wa taala mendengar segala rintihan-rintihan hamba dia ketika mana bil ashar, pada waktu sahur tu. Tengah malam tu Tuhan dengar. Barang siapa yang berdoa kepada Allah, sehingga kan Tuhan kata, siapa yang minta kepada aku waktu tu, aku pasti akan bagi. Siapa yang memohon hajat kepada aku pasti akan bagi. Dalam Al-Quran yang menceritakan tentang puasa dan juga Ramadan, tuan-tuan boleh rujuk dalam surah Al-Baqarah 183, 184, 185, 186, ayat yang ke-86. Kalau 83, 183, Tuhan kata kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum, sampai habis. Lepas tu ayat yang seterusnya Tuhan kata syahrul ramadhan alladzi unzila fihi alquran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, sehingga habis ayat tu. Lepas tu ayat yang ke-86 di sini tuan-tuan sekalian, Tuhan kata apa? Dalam ayat-ayat yang menceritakan tentang puasa itu dan juga bulan Ramadan, Tuhan kata wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi. Muhammad, Tuhan kata, wa idza sa'alaka ibadi, bila orang puasa ni tuan-tuan sekalian, dia akan mai ke satu tahap, dia kata kita ni kadang-kadang kita puasa ni Tuhan tahu ke kita puasa ni? Dia jadi fed up macam tu. Sebab permulaan tu kita rasa macam Tuhan tahu, tapi bila duk puasa dah tuan-tuan, 10 hari tak apa. Dia main mula nak masuk 20 hari, dia main mula nak masuk 30 hari, dia dah mula longlai, dia dah mula jadi laih dengan puasa dia. Seolah-olah dia rasa macam Tuhan tak peduli. Allah, Tuhan tengok orang lain puasa, aku puasa Tuhan tak nak tengok. Itu seolah-olah keluhan yang bermain di dalam diri kita. Lalu Allah Ta'ala memujuk balik, Allah Ta'ala suruh kita buang keluhan tu. Tuhan kata apa kepada Nabi Muhammad? Ya Muhammad, wa idza sa'alaka ibadi, apabila ada orang yang bertanya kepada kamu. Siapa yang tanya tu? Tuhan masih lagi memanggil dengan perkataan hamba aku. Maknanya apa tuan-tuan? Kita lay, kita jadi loy, kita jadi long lay pun sekali tuan-tuan, tetap Allah Ta'ala memilih ataupun memanggil kita dengan perkataan ibadi, hamba dia. Wa idza sa'alaka ibadi Muhammad, kalau hamba aku tanya aku, mereka duk tanya, Tuhan ni dengar ke kami ni? Amalan kami ni Tuhan terima ke? Puasa kami ni macam mana? Tuhan tengok ke kami ni? Fa inni qarib, maka Muhammad katakan kepada mereka, aku sentiasa dekat dengan mereka. Tu Tuhan bagi tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan, dekat dengan datang kepada kita, yang mana agak-agak yang bagi hati kita ni berasa tenang. Orang tanya Ustaz Luqman bila dah pukul 8 lah, tanya kepada pengurus kuliah kita, Ustaz Luqman mai malam ni? Mai. Satu. Kalau dia tanya, Ustaz Luqman mai ke tak nampak ni? Ustaz Luqman dekat dah. Hak mana lagi lebih berasa syok? Ustaz Luqman mai ke Ustaz Luqman dekat ke tuan sekalian? Hak dekat tu. Pasal Ustaz Luqman baru keluar daripada rumah ya. Ustaz Luqman dekat dah, dia kata. Tak, kita tengok Ustaz Luqman mai ke ataupun Ustaz Luqman duduk tang mana lah ni? Ustaz Luqman mai tak? Dia kata Ustaz Luqman dekat dah. Dekat tu berasa, walaupun Ustaz Luqman baru start kita. Macam tu juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia habaq kepada kita nak pujuk hati kita. Fa inni qarib, aku dekat dengan depa ni. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Tuhan kata aku pasti dan pasti akan menjawab segala doa-doa orang-orang yang bermohon kepada aku. Bila waktu dia tuan-tuan? Di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Jadi jangan kita lupa untuk berdoa banyak-banyak dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Lagi tempat dia di mana? Pada waktu malam. Tiap-tiap malam jangan tinggalkan. Kerana Nabi SAW pernah ditanya oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, ya Rasulullah, andainya aku mendapati diriku ini Lailatul Qadar, apakah amalan yang aku perlu buat? Apa Nabi kata tuan sekalian? Perbanyakkan olehmu membaca doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nampak tuan sekalian? Maknanya tiap-tiap malam kita tak tahu bila berlakunya Lailatul Qadar. Kerana Lailatul Qadar itu disembunyikan oleh Allah Ta'ala pada malam Ramadan. Tak tahu, tak ada siapa pun tahu. Nabi selalu sebut di pengakhiran Lailatul Qadar, taharrau Lailatul Qadri fil ashril awakhiri min Ramadan.
carilah kamu Lailatul Qadar. Cari ni makna dia apa? Hendaklah kamu menghidupkan 10 malam yang terakhir. Kemungkinan malam yang terakhir ada Lailatul Qadar. Tapi Nabi tak sebut bila berlakunya Lailatul Qadar. Nabi kata fil ashril awakhiri min Ramadan, pada 10 malam yang terakhir. Kenapa Nabi habaq macam tu tuan-tuan? Kerana Nabi nak suruh kita tambahkan lagi, semangatkan lagi, semarakkan lagi Ramadan yang di penghujung tu makin lama bateri kita makin low, makin lama kita duk puasa makin lemah. Maka Nabi memberikan khabar gembira, basyiru, khabarkan gembira kepada mereka dengan diturunkan Lailatul Qadar pada diri mereka. Tapi Nabi tak pernah menafikan mungkin Lailatul Qadar berlaku pada permulaan, mungkin Lailatul Qadar berlaku pada pertengahan, mungkin Lailatul Qadar berlaku pada pengakhiran. Maknanya kalau kita nak dapat Lailatul Qadar untuk kita tuan-tuan sekalian, haruslah menghidupkan daripada malam mula sampai malam yang terakhir. Tiap-tiap malam jangan kita miss untuk kita menghidupkan man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Nabi kata siapa yang menghidupkan Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan mengharapkan keredaan daripada Allah, Allah Taala akan mengampunkan dosa-dosa dia. Jadi tuan-tuan, syahrun azim, iaitulah bulan yang agung yang penuh keberkatan. Yang dimaksudkan adalah bulan mustajabnya doa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bulan ini juga azim kerana di dalamnya terdapat Lailatul Qadri. Siapa yang menghidupkan Lailatul Qadar diberikan keampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya bulan Ramadan al-Mubarak juga. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, Nabi kata man fattara fihi saiman kana maghfiratan lidhunubi. Barang siapa yang berusaha untuk nak bagi makan kepada orang-orang yang nak buka puasa, orang-orang yang berpuasa dan nak buka puasa, tu dia ada dua tu. Ada orang hak nak buka puasa tapi haram tak puasa pun, ada juga. Dia kelang kabut lebih pada orang lain lagi, padahal geng plastik hitam punya tengah hari. Ada juga jenis macam tu, kalut nak buka, wah buka puasa, padahal puasa ada pun. Baik tuan sekalian, jadi dua, man fattara saiman, makna dia siapa yang berusaha untuk nak bagi makan kepada orang-orang yang berpuasa dan nak buka puasa, dia akan mendapat kana maghfiratan lidhunubi, Allah Taala akan mengampunkan dosa-dosa dia. Dia berusaha nak bagi, Tuhan akan ampunkan dosa dia. Wa ataqa raqabatahu minan nar, Allah Taala akan melepaskan leher dia daripada api neraka, maknanya akan dibebaskan dia daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Wa kana lahu mithlu ajrihi min ghairi an yanqusa min ajrihi syai', pahala orang-orang yang berpuasa akan dapat juga kepada dia tetapi tidak mengurangkan pahala mereka itu. Kan tuan-tuan, itu yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi memperingatkan kita, Nabi kata banyak-banyaklah kamu dalam bulan Ramadan juga meminta arba'a khisal wastaktharu fihi min arba'i khisal. Nabi kata maka perbanyakkanlah kepada kamu itu meminta 4 perkara yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa ammal khislataini turduna bihima rabbakum wa khislataini la ghinaa bikum anhuma fa ammal khislatani allatani turduna biha rabbakum. Nabi kata apa yang perlu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala iaitu perbanyakkan fasyahadatu an la ilaha illallah, nombor 1. La ilaha illallah perbanyakkan, nombor 1. Yang kedua watastaghfiruna, hendaklah kamu memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam bulan Ramadan minta doa banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu 2. Wa ammal khislatani allatani la ghinaa bikum anhuma, adapun 2 perkara yang selepas daripada itu, Nabi kata fatas'alunallahal jannah, minta syurga banyak-banyak kepada Allah. Nombor 1, perbanyakkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nombor 2, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Pasal apa tuan-tuan sekalian? Kerana di waktu tu kita dah berada dalam keadaan berpuasa, kita dah menyucikan diri kita daripada segala onak duri dan juga dosa-dosa, maka doa tu akan terus masuk meresap kepada diri kita. Sebab tu minta ampun banyak-banyak kepada Allah. Lepas tu yang ketiga Nabi kata fatas'alunallahal jannah, minta banyak-banyak syurga kepada Allah. Kan kita duk minta, lah ni pun tu imam tadi duduk baca, tuan-tuan pun memang duk baca, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah.
kan. Ya Allah, bagilah keredaan kamu dan juga syurga kepada kami. Minta banyak-banyak. Dan Nabi kata wa ta'udzu nabihi minan nar, dan mintalah perlindungan dan juga kelepasan daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Kita duk minta wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Itu doa yang kita minta. Tuan-tuan, hadis ni panjang lagi, tapi oleh kerana kita malam ni ada beberapa lagi program yang kita nak buat, sekejap kita akan baca surah Al-Mulk. Lepas tu sekejap lepas Aisyah, tuan-tuan tak boleh balik lagi, saya boleh balik dah kan. Sekejap ada nak baca Yasin pula. InsyaAllah kita doakan kepada salah seorang daripada jemaah kita yang diberi musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekejap lepas Aisyah lagi lah buat ni. Baik tuan-tuan sekalian, itulah sedikit mukaddimah ataupun gerbang menuju kepada Ramadan yang dapat saya petik ataupun saya berkongsi dengan tuan-tuan sekalian. Yang selanjutnya insya-Allah mungkinlah tahun depan lah pula akan puasa, tahun depan pula saya main lain pula insya-Allah. Baik, jadi tuan-tuan, siapa yang ada surah Al-Mulk di tangan, mari sama-sama kita baca. Rasa sakit tengkuk, nak geleng tak mau, tak apa ni. Tuan-tuan dah bersedia kan? Astaghfirullahalazim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور
أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقا بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم.